Pastinya sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 19 Ogos 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kerajaan tidak berpeluk tubuh terus bantu keluarga Malaysia depani kos sara hidup dan inflasi. Malaysia-Indonesia tingkat kerjasama keselamatan siber dan perkongsian antarabangsa bidang telekomunikasi. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bagi mendepani isu kos sara hidup dan inflasi, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan sentiasa berusaha memastikan keluarga Malaysia kalis cabaran. Pada masa yang sama, tidak berpeluk tubuh dalam usaha membantu rakyat. Selepas diuji pandemik COVID-19, dunia kini berhadapan dengan pelbagai cabaran baru dan paling genting ialah perubahan iklim, ketegangan geopolitik dan konflik Rusia-Ukraine. Gabungan semua faktor adalah antara punca kepada kenaikan harga barangan sehingga mengakibatkan kos sara hidup meningkat. Pelbagai strategi jangka pendek, sederhana dan panjang dilaksanakan kerajaan melibatkan kerjasama semua kementerian, kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, NGO dan seluruh keluarga Malaysia bagi memulihkan ekonomi negara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Shah Alam. Berhubung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasiliti penyampaian perkhidmatan di Selangor pula, Perdana Menteri berkata RM6.3 bilion telah diluluskan. Peruntukan tersebut merupakan rolling plan kedua tahun 2022, rancangan Malaysia ke-12. Antara projek penting yang akan dilaksanakan adalah 5 buah projek tebatan banjir di Selangor dengan peruntukan sebanyak RM4.7 bilion. Usaha ini akan disegerakan bagi mengelakkan kejadian banjir teruk yang menjejaskan kesejahteraan penduduk di Selangor dan juga di seluruh negara berulang kembali. Beliau turut memaklumkan kerajaan akan mengambil langkah proaktif bagi pembinaan infrastruktur yang lebih lestari di Selangor serta menyediakan perumahan keluarga Malaysia terutama kepada kumpulan B40 dan M40 yang terus menjadi agenda penting. Kira-kira 100 usahawan industri kecil dan sederhana terlibat sepanjang 3 hari penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia Selangor bertempat di perkarangan Stadium Shah Alam. Ya, dengan tema usahawan keluarga Malaysia penggerak ekonomi negara, penganjurannya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh usahawan terlibat. Wartawan Adliah Habibullah ada laporannya. Rata-rata pempamer dan usahawan memberi reaksi positif dan melihat JAKM sebagai satu platform terbaik bagi usahawan IKS mempromosikan produk masing-masing. Selalu kan sekarang bisnes kita motor online kan, dengan adanya JAKM ni ramai yang akan turun pandang. So ramai customer yang berpuas hati, dia boleh tengok produk sendiri, boleh merasai produk sendiri. So dia punya feedback agak merasakan orang lebih sukalah macam ni, cara-cara macam ni. Ini platform terbaik untuk usahawan baru untuk memasarkan produk mereka, untuk ke research lah, untuk promotkan produk-produk mereka ke satu Malaysia ni. Sambutan hari ini memang terlalu baiklah saya boleh cakap sebab kita punya pemasaran banyak baik. Banyak respon.
Pelbagai aktiviti menarik diatur sepanjang 3 hari penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Stadium Shah Alam ini. Edisi ke-8 ini juga bagai menampilkan kemah jualan harga patut yang menjual barangan keperluan asas seperti minyak masak, tepung dan gula dengan harga lebih murah berbanding di pasaran setempat. Adlia Habibullah, RTM. Prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan tahun 2022 setakat 15 Ogos mencatat peningkatan sehingga 50.35% berbanding 26.4% pada 15 April lepas. Perdana Menteri dimaklumkan perkara itu dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Tertinggi Pemantauan Rancangan Malaysia ke-12 bilangan 2 tahun 2022 yang dipengerusikan beliau. Semua kementerian digesa meningkatkan prestasi perbelanjaan. Peruntukan yang tidak dibelanjakan perlu diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan untuk diagih semula kepada kementerian-kementerian yang memerlukan. Jawatan Kuasa Tertinggi Pemantauan RM ke-12 dan Jawatan Kuasa Pemudah Cara Pelaksanaan Projek Pembangunan Negara juga akan terus meneliti isu serta cabaran semasa bagi mempercepat pelaksanaan projek pembangunan dalam tempoh RM ke-12 demi manfaat keluarga Malaysia. Selain itu, mesyuarat bersetuju supaya Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri menyediakan kajian separuh penggal RM ke-12. Ia bagi meneliti dan menyemak semula dasar serta sasaran sedia ada agar matlamat pembangunan yang disasarkan dapat dicapai. Proses itu akan bermula dari September tahun ini hingga September 2023. Malaysia dan Indonesia akan terus bekerjasama serta membantu antara satu sama lain dalam usaha mendapatkan sokongan negara luar ASEAN berhubung bidaan kerusi dalam Majlis Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, hubungan erat antara kedua-dua negara bukan sahaja melalui perkongsian pengalaman, malah turut mempunyai hala tuju yang sama. Dian Fatihah Maknoh ada laporannya. Jelas Tan Sri Anwar ia terbukti menerusi pertemuan kali ketiga tahun ini bagi kedua-dua pihak. Tambahnya, pertemuan susulan di peringkat pegawai tertinggi kedua-dua negara akan berlanjutan termasuk di forum-forum antarabangsa seperti ITU. Ia antaranya bagi membincangkan usaha untuk menangani masalah penyediaan infrastruktur telekomunikasi, teknologi terkini serta isu keselamatan cyber. Jadi ruang perbincangannya sangat cukup luas tetapi spesifik dan yang pentingnya sekali kita mempunyai banyak sekali persamaan sependapat dalam cara-cara meneruskan cyber security terutama sekali dan juga way forward dan juga untuk merangka hubungan yang lebih rapat antara Malaysia dengan Indonesia di forum-forum antarabangsa termasuklah di ITU yang persidangannya akan berlaku pada akhir September nanti kerana kedua-dua negara membida untuk menduduki kursi Council yang mana Malaysia dan Indonesia telah sama-sama bersetuju untuk saling menyokong satu sama lain. Beliau bercakap kepada media selepas melakukan kunjung hormat ke atas Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate di Jakarta. Bagi Johnny Plate, pemilihan teknologi telekomunikasi yang tepat antara cabaran utama yang perlu dilakukan bersama kedua-dua negara. Dan ada banyak tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama, mulai dari pilihan-pilihan teknologi yang tepat, yang perlu kita adopsi di dalam negeri, mulai dari pilihan-pilihan teknologi satelit, teknologi telekomunikasi, sampai kepada teknologi-teknologi yang berhubungan dengan cyber security dan yang menjaga ruang digital agar tetap bersih. Perjumpaan kali ketiga dalam masa 6 bulan antara Tan Sri Anwar dan Menteri Kominfo Johnny Plate menandakan perhubungan erat antara Malaysia dan Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi. Kedua-duanya bersetuju bahawa keselamatan negara perlu diberi keutamaan seiring perkembangan teknologi. Menurut Tan Sri Anwar, perjumpaan pegawai-pegawai tertinggi kedua negara berhubung isu telekomunikasi secara keseluruhan dijangka akan dilaksanakan di Bali kelak. Wartawan Dian Fatihah Maknoh, Jakarta, RTM.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Hagia Sophia, Istanbul. Masjid yang berusia lebih 1,500 tahun itu merupakan masjid ikonik di Istanbul dan disenaraikan sebagai tapak warisan Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada 1985. Laporan Farhana Azwani Ismail. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda pada pukul 12.15 tengah hari diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria dan disambut Ketua Agama Turkiye Profesor Dr. Ali Erbash. Turut mengiringi Baginda naib Presiden Turkiye Fuad Oktay. Khutbah disampaikan Imam Masjid Hagia Sophia Bunyamin Topçulu. Hagia Sophia yang merupakan monumen ikonik ketamadunan di Turkiye bermaksud kebijaksanaan yang suci dan mulia. Masjid ini dahulunya berfungsi sebagai gereja selama 916 tahun dan ditukar menjadi muzium bermula 1930. Hagia Sophia kemudian menjadi masjid dari 1453 hingga 1934 iaitu hampir 500 tahun dan terakhir sebagai muzium selama 86 tahun. Pada 10 Julai 2020, Mahkamah Turki membatalkan keputusan Kabinet 1934 yang menjadikan Hagia Sophia sebagai muzium. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dianggap sebagai pemimpin paling berani apabila bertegas mahukan Hagia Sophia kembali dihidupkan sebagai masjid. Pada 6 Mei lalu, Sultan Abdullah menyifatkan pembukaan Hagia Sophia untuk ibadah solat sunat tarawih bermula 1 April 2022 sebagai detik bersejarah kepada rakyat beragama Islam di Turkiye dan juga seluruh dunia. Baginda menyatakan perkara tersebut ketika menerima panggilan telefon secara peribadi daripada Presiden Erdogan dan merakamkan ucapan tahniah di atas pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid buat pertama kalinya dalam tempoh 88 tahun. Farhana Azwani Ismail, Istanbul, RTM. Jaminan keselamatan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom diyakini penduduk sejak ia ditubuhkan pada 2013. Ini diakui mereka yang menikmati suasana lebih selamat sekaligus membolehkan urusan sosioekonomi berjalan lancar. Keselamatan dekat sempurna terjamin insya-Allah, and then kita juga ada beberapa rondaan daripada macam bot-bot maritim, bot-bot marine secara berkala dan 24 jam dekat laut, dekat pulau juga. Jangan risau, kita ada pos-pos kawalan seperti askar dan juga PGM menjaga keselamatan di dalam dan juga di luar semasa berada di pulau ataupun semasa pergi dan balik ke pulau. I really like Semporna. We are enjoying a lot. I think it's a safe place to stay, really nice. The people is very kind and we make a lot of activities here. Of course. We enjoy a lot of the islands and I don't know. It's a good place to stay some days and that's all, I think. So will you come to Semporna once again? Yes, if I can, of course. Keadaan keselamatan di Semporna sekarang tu agak selamat juga. Yang boleh kami nampak, Eskom selalu ada meronda di perairan Eskom, di pulau-pulau, di Pekan Semporna pun selalu nampak ada polis meronda, semua jaga juga keselamatan di Semporna juga. Sana suasana okey, cantik. Lepas tidak. Sekarang saya tengok semua orang sangat macam tak ada apa leh. Saya tengok sangat selesa, aman sekali ya. Kemarin saya ada tengok polis ini, ada pergi sana jalan-jalan ya. Tapi sana orang sangat health, baguslah ya. Kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone merangkumi kawasan perairan Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Dalam pada itu, kejayaan Eskom menjalankan beberapa siri operasi gasak laut di sepanjang Pantai Timur Sabah menunjukkan kesan positif khususnya dalam menangani isu-isu keselamatan. Operasi melibatkan pencegahan pembinaan pembangunan haram tertumpu di Kudat, Lahad Datu dan Kunak. Jadi kita bimbang dan juga khawatir bahawa
pembinaan struktur haram ini boleh dijadikan sebagai satu tempat tumpangan ataupun tempat persinggahan sementara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun boleh mengancam menggugat keselamatan di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau memaklumkannya selepas menjadi tetamu rancangan Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Rakyat khususnya di Pantai Timur negeri itu dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan berita palsu selain memberi jaminan keselamatan bawah Eskom. Keputusan membuka semula sektor ekonomi dan sempadan negara merupakan langkah tepat mengembalikan semula keyakinan pelabur. Buktinya ekonomi negara mencatat pertumbuhan 8.9% pada suku kedua tahun ini sekaligus merekodkan perkembangan terbaik di Asia Tenggara. Wartawan Syamimi Saripan menyingkap kembali perjuangan mendepani krisis ekonomi sempena aspirasi setahun keluarga Malaysia teguh bersama. Sejak mengambil alih tampuk kepimpinan negara, pelbagai pelan intervensi dibangunkan Perdana Menteri bagi mengimbangi cabaran global dan pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk pemeteraian memorandum kesepahaman antara kerajaan dengan pembangkang. Malah langkah proaktif kerajaan mengurangkan impak inflasi ekoran perang Ukraine-Rusia berjaya mencatatkan kadar inflasi terendah kepada 3.4%. Pemberian subsidi bernilai lebih 77 bilion ringgit serta penubuhan pasukan khas jihad tangani inflasi juga dilihat berkesan meningkatkan pemulihan ekonomi rakyat. Ini adalah satu keadaan yang amat mencabar, tapi boleh dikatakan secara umumnya Datuk Seri Ismail Sabri berjaya menstabilkan keadaan politik dengan menandatangani MOU dengan pembangkang, dan ini dapat membolehkan beliau untuk memfokus kepada arah menstabilkan ekonomi, dan juga pelaburan asing sudah mulai mengalir masuk. Secara umumnya boleh dikatakan keadaan ekonomi Malaysia ini berada kepada landasan yang amat terbaik untuk kembali pulih dan kembali mengukuh. Peralihan ke fasa endemik juga telah menurunkan kadar pengangguran negara kepada 3.8%. Malah jumlah dagangan negara melepasi paras 2 trilion ringgit buat pertama kalinya tahun lalu, membuktikan prestasi ekonomi negara kini berada di landasan kukuh untuk kembali pulih dan berdaya tahan. Ini memerlukan pengembelengan komprehensif daripada segenap, baik daripada sektor eksekutif, baik daripada sektor kaki tangan kerajaan, baik daripada sektor swasta maupun pihak pembangkang. Jika kesemuanya melihat ini sebagai menyumbang ke arah negara, apatah lagi di bulan kemerdekaan ini, kita menunjukkan kecintaan kita kepada negara dan prihatin kita untuk rakyat. Ini telah dibuktikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, jadi ini harus disokong oleh segenap pelosok. Pelbagai dasar baharu yang diperkenal disifatkan berani dan bertanggungjawab bagi memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengenepikan kebajikan keluarga Malaysia. Angka-angka positif yang dikongsi juga menjadi petunjuk keberhasilan pentadbiran Perdana Menteri menjelang 365 hari pemerintahannya. Melalui perancangan dan pelaksanaan yang teliti, negara diyakini mampu keluar dari kelembapan dan kegawatan ekonomi. Ini pastinya memerlukan sokongan seluruh keluarga Malaysia bagi merealisasikan hasrat mengukuh dan melestarikan negara berjaya dicapai. Syamimi Saripan, RTM. Perdagangan Malaysia kekal berada pada trajektori positif apabila mencatat pertumbuhan 2 angka bagi jumlah dagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan Julai lalu. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, jumlah dagangan berkembang 39.8% kepada 252.65 bilion ringgit berbanding 180.69 bilion ringgit tempoh sama tahun lepas. Ekspor
meningkat 38% kepada RM134.07 bilion, menjadikannya pertumbuhan 2 digit ke-12 bulan berturut-turut. Pertumbuhan dipacu peningkatan permintaan bagi barangan elektrik dan elektronik, keluaran petroleum serta gas asli cecair. Manakala import berkembang 41.9% kepada RM118.58 bilion. Lebihan dagangan pula tumbuh 14.3% kepada RM15.49 bilion. China, Singapura dan Amerika Syarikat merupakan rakan dagang utama negara bagi tempoh tersebut. Perdagangan dengan ASEAN melonjak 63% tahun ke tahun kepada RM73.31 bilion, merangkumi 29% daripada jumlah keseluruhan perdagangan negara. Kita ingin memohon kerjasama semua agensi berita dan pelapor-pelapor termasuklah di media elektronik dan media cetak memastikan kesahihan satu-satu laporan supaya tidak berlaku laporan yang sengaja disensasikan. Mestilah kita memberi laporan seberapa tepat yang boleh kerana kita tidak mahu memberi bukan saja gambaran yang salah ya, sebab ini semua ada kaitannya dengan soal kenaikan harga, panic buying dan tidak membantu dalam usaha kita nak mengawal impak daripada inflasi dan kenaikan harga barang. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Terus semarakkan semangat patriotik terhadap negara tercinta. Demikian saranan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud kepada warga kerja Jabatan Penyiaran di seluruh negara. Kata beliau, setiap warga kerja RTM di seluruh negara perlu menyemarakkan semangat itu dengan kecintaan tanpa berbelah bahagi. Kita buat sambutan ini dan melancarkan di peringkat jabatan ini supaya warga RTM keseluruhannya, tak kiralah di Angkasa Puri maupun di negeri-negeri, menyemarakkan lagi bulan kebangsaan ini dengan mengebarkan jalur gemilang kita ni. Maka akan disahutkan oleh semua jabatan-jabatan termasuklah RTM ini supaya semangat cintakan negara ini dapat diteruskan sehinggalah 31 Ogos nanti. Datuk Cik Roslan menyatakan perkara itu selepas melancarkan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Jabatan Penyiaran di Angkasa Puri. Sementara itu, konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melabuhkan tirainya hari ini. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahathir Sheikh Ngah berkata, konvoi berkenaan bertujuan menyemarakkan lagi semangat patriotik melalui kibaran jalur gemilang di pelbagai premis termasuk kenderaan. Di Kuala Lumpur ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus bersama-sama dengan Majlis Perwakilan Penduduk dalam menggalakkan orang ramai di peringkat akar umbi untuk mengibarkan jalur gemilang dan menukar bendera yang telah usang kepada yang baharu. Konvoi turut melibatkan agensi seperti Jabatan Penerangan bernama RTM dan Finas. Majlis turut menyerahkan jalur gemilang kepada ketua komuniti serta pelbagai agensi WPKL. Kementerian Kerja Raya akan menambah peruntukan sebanyak RM600,000 bagi pemasangan lampu pintar jalan di sepanjang laluan Mersing ke Johor. Penggunaan lampu ini adalah inisiatif mengurangkan kemalangan terutama melibatkan hidupan liar. Perinciannya bersama Hairun Afandi. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, salah satu cabaran di laluan ini adalah permukaan jalan yang tidak sekata selain ia merupakan kawasan lintasan gajah.
Cabaran satu lagi ialah di sini juga ada hutan simpan di mana ada habitat gajah yang melalui lintasan jalan ini. Sebab itu kalau kita tengok di belakang ni, Pilitan dah pasangkan dawai untuk malam, tapi kadang-kadang ada yang terlepas. Dan ada beberapa kemalangan yang melibatkan gajah mati dilanggar, dan salah satu punca yang dipohon oleh Pilitan ialah untuk kita pasangkan lampu jalan. Dalam pada itu, jelajah FT Roadpedia KKR Zon Selatan 2.0 yang memasuki hari kedua turut meninjau beberapa lokasi kerosakan di daerah Mersing hingga ke Kota Tinggi serta tapak projek pembinaan directional ramp di Senai Desaru Expressway SDE. Menjadi satu tanggungjawab Kementerian Kerja Raya untuk memastikan jalan persekutuan di sini berada dalam keadaan baik. Namun kehadiran hidupan liar seperti gajah di lawan ini perlu dilihat bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku kepada pengguna jalan raya setempat. Hairun Afandi, RTM. Atlet muda negara terus dapat galakan dan pembelaan. Ya, kita ada perinciannya dalam edisi sukan bersama dengan Azamuddin Husin. Silakan. Azam. Lagi berita gembira buat pelari pecut muda negara. 2.45 juta tiket Piala Dunia terjual. Fadil dan Margaret. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kerajaan Negeri Perak merangka kertas kerja berkaitan insentif bulanan untuk atlet pecut muda negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Exco Belia Sukan Komunikasi dan Multimedia Negeri Khairul Syahril Muhammad memaklumkan ketika ini atlet kelahiran Perak itu hanya menerima elang bulanan berjumlah RM700 daripada Majlis Sukan Negeri Perak. Ia merupakan sebahagian daripada cadangan untuk menyediakan insentif bulanan kepada atlet negeri yang memiliki prestasi baik di pentas antarabangsa. Jadi kita sedang menyiapkan dan kita mengambil kira semua aspek lah dalam perkara ni, kerana kita pun kena faham ramai juga atlet-atlet kita kalau kita tengok ada yang juara dunia dalam Muay Thai, remaja dunia. Ada seorang kita ni naib juara bowling remaja dunia pun ada yang juga bersifat begitu, boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Ini kita kena ambil kira. Jadi kita tak nak fokus hanya pada Azim saja, tapi akhirnya nanti takut ia dilihat seperti seolah kita cuma mengiktiraf olahraga sahaja. Khairul Syahril turut menyokong tindakan Muhammad Azim yang menolak beberapa tawaran untuk menjadi atlet olahraga profesional antarabangsa bagi memberi tumpuan penuh kepada bidang akademik. Azim turut mendedahkan menerima lebih 10 tawaran melanjutkan pengajian di universiti terkemuka dunia. Keputusan menggugurkan beberapa acara sukan pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-20 bakal memberi kesan terhadap usaha melahirkan atlet pelapis negara. Presiden Persekutuan Renang Malaysia Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, SUKMA sebagai medan mengasah bakat sebaliknya akan menutup ruang pembangunan sukan terlibat sekiranya tindakan pengguguran acara itu dikekalkan. Jelasnya, jika beberapa acara sukan melibatkan olahraga dan terjun tidak dipertandingkan, akan mendatangkan kerugian kepada atlet yang telah membuat persiapan rapi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Syahidan yang juga Menteri Wilayah Persekutuan berkata, sukan terjun misalnya amat memerlukan muka baharu bagi meneruskan kesinambungan pencapaian memberangsangkan badan induk tersebut di peringkat antarabangsa. Sementara itu, beliau memaklumkan akan mengadakan pertemuan bersama Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagi membincangkan perkara berkenaan.
Menjelang kejohanan badminton dunia di Jepun, di atas kertas, cabaran getih tetap menanti jaguh perseorangan negara Lee Zijia dalam usahanya mencipta sejarah menjadi pemain Malaysia pertama menjulang kejuaraan berkenaan. Bagaimanapun, bekas pemain kebangsaan Roslyn Hashim menyifatkan pengorbanan Zijia menarik diri daripada Sukan Commonwealth dianggap berbaloi sekiranya layak ke final di Jepun itu. Jelas Roslyn, hanya Zijia yang tahu mengapa beliau menarik diri dengan alasan mahu menumpukan sepenuhnya untuk kejohanan dunia. Biarpun juara All England 2021 itu dikritik kerana tidak menyertai tamasya Commonwealth di Birmingham, Roslyn berkata perkara sedemikian sukar dielakkan kerana percaya Zijia tetap berdepan kritikan meskipun bergelar juara kejohanan dunia sekalipun selepas ini. Ditanya mengenai siapa pencabar yang mampu menggugah Zijia di Jepun, Roslyn menjelaskan seteru utama pemain profesional itu adalah dirinya sendiri dalam usaha membuktikan beliau mampu mencatat kejayaan membanggakan pada kejohanan berkenaan. Dalam pada itu, bekas pemain negara Datuk James Alvarez optimis Zijia mempunyai peluang cerah untuk menyelah berbanding pemain kebangsaan yang lain. Beralih ke aksi Liga Super. Dua perlawanan berlangsung malam semalam. Penang FC terus dirundung balang selepas tewas 6 perlawanan berturut-turut musim ini. Terbaru mereka dijinakkan Sri Pahang FC dengan keputusan 2-3 di Stadium Bandaraya. Pemain import Sri Pahang, Andres Steven Rodriguez Osa menjaringkan gol pada minit ke-44 sebelum Rafael Vitor Santos menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti pada minit ke-65. Pelawat kembali berada di depan selepas Osa meledak jaringan kedua peribadinya pada minit ke-74 diikuti jaringan David William Rowley selang 6 minit kemudian. Penyerang dari Brazil, Lucas Espindola da Silva merapatkan jurang pada minit ke-85. Tamat permainan, Sri Pahang 3, Penang 2. Selepas 16 perlawanan, Sri Pahang berada di tangga ke-5 dengan 21 mata, manakala Penang pula terperosok di tangga tercorot dengan 7 mata. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, rekod Negeri Sembilan FC yang belum pernah tewas di tempat lawan sepanjang Liga Super musim ini lebur. Mereka tumpas 0-1 kepada Kuala Lumpur KL City FC. Tuan rumah berjaya meraih gol pembukaan menerusi ketua pasukan Paulo Josue yang menyempurnakan hantaran hasil sepakan sudut Zafri Yahya sebelum rehat. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Negeri Sembilan mengundi tangga ketiga dengan 32 mata, manakala KL City di kedudukan ke-6 dengan 21 mata. Ini pula Liga Bola Keranjang D-League 2022. NS Matrix menjadi pasukan pertama mara ke separuh akhir selepas menewaskan Speed Hunters dengan keputusan 89-63. Sharwin Sivaragu muncul pemain terbaik perlawanan selepas menjadi penyumbang mata terbanyak buat NS Matrix. Jan Fu Oi dan Sharwin menjadi nadi NS Matrix pada suku pertama, bantu pasukan mendahului 25-5. Ketinggian 2.08 meter dimiliki Sharwin menjadi kelebihan buatnya untuk membantu pasukan menguasai suku kedua dengan 44-17. Selesa mendahului 68-37 pada suku ketiga, NS Matrix bagaimanapun diberi tentangan sengit oleh Speed Hunters sebelum menutup aksi dengan kemenangan 89-63. NS Matrix akan menanti pemenang pertembungan KLSA dan MBC pada pertemuan separuh akhir. Pentas separuh akhir dijadual berlangsung esok. 2.45 juta tiket Piala Dunia FIFA Qatar 2022 berjaya dijual setakat ini. Perkara itu dimaklumkan FIFA menerusi satu kenyataan. Peminat dari Qatar, Amerika Syarikat, England, Arab Saudi, Meksiko, Emirat Arab Bersatu, Perancis, Argentina, Brazil dan Jerman mendahului ranking jualan tiket berdasarkan negara asal. Jumlah terbesar tiket yang diperuntukkan adalah untuk perlawanan peringkat kumpulan seperti Cameroon bertemu Brazil, Brazil Serbia, Portugal Uruguay, Costa Rica Jerman serta pertemuan Australia Denmark.
Tarikh pelancaran fasa jualan saat akhir akan diumumkan pada September. Kejohanan bola sepak terbesar dunia itu akan berlangsung pada 20 November dan perlawanan akhir akan diadakan di Stadium Lusail pada 18 Disember. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 19 Ogos 2022. Saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi. #DemiMalaysia. Saya Azamri Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Mac, kita biasa mendengar ular menyusur akar, menyelinap. Tapi kali ini, ular berjalan dengan kaki. Percaya tak? Mungkin. Kita saksikan dalam paparan hashtag. Seorang lelaki di Los Angeles, Amerika Syarikat mencipta sut robot untuk membantu ular berjalan dengan kaki. Ia dicipta menggunakan tiup panjang dengan 4 kaki plastik untuk dipasang pada haiwan terbabit. Menurut Alan Pan, alat berkenaan boleh diprogramkan melalui komputer riba. Video yang dimuat naik di YouTube ini mendapat lebih 3 juta tontonan. Hanya menggunakan belon, Space Kids India, sebuah pusat latihan angkasa lepas, berjaya mengibarkan bendera negara itu pada ketinggian 30 km di atas bumi. Ia bersempena sambutan Hari Kemerdekaan India yang ke-75. Kibaran bendera ini sebagai tanda penghormatan dan penghargaan buat semua pejuang yang bertungkus lumus mempertahankan maruah negara India. Di Indonesia pula, seorang pencuri melarikan sebuah telefon bimbit ketika pemiliknya sedang bersiaran langsung di media sosial. Menerusi video yang tular, 2 wanita ini sedang membuat rakaman video di sebuah kedai kopi sebelum telefon bimbit mereka dilarikan pencuri. Usaha mengejar untuk mendapatkannya semula gagal selepas pencuri mengugut dengan senjata tajam. Itulah bahayanya, Mac. Kalau terlalu taksub, terlalu asyik dengan media sosial secara langsung, tak tengok keliling. Betul. Bahaya. Jadi, moralnya, apa pun kita kena sentiasa berhati-hati dan janganlah tak mengira masa nak membuat secara langsung menggunakan telefon bimbit. Dan sederhana. Ya, betul. Paparan itu menutup berita perdana edisi hari ini 19 Ogos. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.